Jadi pagi ni untuk segmen khidmat nasihat kita bersama dengan Puan Fadlina Siddiq dan kepakaran Puan mengenai dengan berkaitan dengan perkahwinan, penceraian. Ya, Assalamualaikum Puan, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sihat ya? Alhamdulillah Puan, sihat. Okey Puan, untuk segmen pagi ni untuk khidmat nasihat ni saya percaya kan bila orang dah menikah rumah tangga ni pasti diorang tak nak bercerai, kan? Bila sebut pasal bercerai ni semua orang tak suka. Bila kita fikirkan anak kita, keluarga kita apa semua kan puan. Dan sekiranya lah ada berlaku perkara-perkara yang boleh mendatangkan penceraian ni, apakah perkara yang terbaik yang harus kita buat untuk elak daripada penceraian? Terima kasih Angah, soalan tu sangat baik. Sebenarnya kita mulakan dengan data dululah ya. Memang semasa PKP ni perceraian sangat tinggi di kalangan umat Islam. Tetapi saya rasa ada pelbagai faktor lah yang menyebabkan perceraian itu. Konflik rumah tangga kita. So dalam Islam ni ada paling kurang ada 4 proses konflik rumah tangga. Pertama kita panggil sebagai amaratun nusyus, tanda-tanda nusyus. Yang kedua nusyus, ketiga syiqaq, yang keempat darar ya. So 4 ini kita kena pasti dulu dia punya dia punya tingkat konflik ini. Lepas tu barulah kita pergi kepada step dia ya. So step yang paling paling glamour lah ya. Selalu orang akan pergi ke pejabat agama ya untuk proses counselling ya. Ada juga yang terus pergi kepada perceraian secara baik, yang mana ini juga ada proses berlaku di proses kita panggil jawatan kuasa pendamai di peringkat pejabat agama. Jadi semua proses ni kena lalui. Sebab tu orang kata ya Allah cerai ni lamanya. Bukan lama sebab ditangguhkan kerana kes itu tidak bergerak ataupun tidak tapi kerana proses itu kita kena lalui proses undang-undang itu. Ada setengah orang kalau peringkat konflik rumah tangga ni adalah darar, misalnya keganasan rumah tangga kan, kena pukul, kena terajang, kena sepak ni, barangkali perceraian itu adalah untuk meredakan dan mengeluarkan dia daripada kes keganasan rumah tangga tu. Jadi tak samalah semua peringkat dan proses yang dilalui oleh semua orang tu. Bila berlaku penceraian, saya rasa isu ni yang biasalah yang saya dengar ni tentang pasal nafkah. Okey, nafkah. Kadang bila dah bercerai, bekas isteri ni kadang dia tak dapat nafkah. Bila tak dapat nafkah, dia nak tuntut melalui peguam, dia tak ada duit tau puan. Kan bercakap-cakap minta tak dapat, minta tak dapat. Jadi nak bayar lawyer tak ada duit. Jadi macam mana puan, sama ada bila berlaku benda macam gitu, dia tak dapat nak fight, sama ada dia nak biarkan ke atau ada jalan lain untuk dia dapatkan hak untuk anak dia lah. Okey, terima kasih Angah, Rahim dan Jeb. Saya rasa bila bercerai ni ada 2 nafkah yang besar 3 ataupun 4. Tengok bergantung pada individu lah ya. Paling utama adalah pastilah nafkah anak. Nafkah anak ikut undang-undang ni adalah makan minum, pakaian, tempat tinggal, perubatan dan pendidikan dia. Ada 5 ya. So nafkah anak ini untuk anak umumnya habis kiranya tamat sehingga dia 18 tahun lah ya. Tetapi seorang anak ini dia boleh apply semula kepada Mahkamah Syariah untuk extend nafkah tu untuk pendidikan dia untuk yang anak lelaki dan anak perempuan sehingga sebelum dia berkahwin ya. Untuk isteri ni 3 kena dengar. Kena catat ni ya, hafal. Nombor 1 makan minum, pakaian, tempat tinggal dan perubatan. Ini yang ikut undang-undang, ada 4 saja ya. Kemudian lepas bercerai biasanya kita akan ada nafkah iddah ya untuk 3 kali suci tu lepas cerai. Kemudian mut'ah. Kemudian kalau ada hutang perkahwinan. Ini ada juga yang kahwin Cik Rahim ya, yang berhutang mas kahwin. Masa kahwin tu mas kahwinnya berhutang dia tak bayar tunai. So kena bayar ya hutang ni. Jadi tapi nafkah yang utama tu lah nafkah isteri semasa dalam perkahwinan, kemudian nafkah anak dan nafkah iddah lah ya. Sebenarnya nak pakai peguam atau tidak pakai peguam ni bergantung pada orang ya. Setengah orang dia boleh je bawa kes sendiri, tapi kena baca lebih sikit, kena buat research lebih sikit ya. Dan setengah orang memang tak boleh tak ada peguam. Maknanya tengok bau mahkamah tu pun dah pengsan ya. Maknanya ada semua memang takut kan. Takut betul.
Takut tu ya. Jadi peranan peguam tu adalah sebagai orang tengah untuk menyampaikan hasrat dan permohonan dia kepada pihak arif. Jadi bergantung pada orang. Ya, tak semua orang perlukan peguam, tapi kebanyakan orang memerlukan nasihat peguam. Puan, katalah Puan, macam tadi Puan cakap ada 4 tingkatan dia kan, yang macam tadi daral tu yang paling teruk kan. So yang paling awal tu apa Puan? Amaratun nusyus, tanda-tanda nusyus. Jadi nak tanya Puan, sekiranya apa yang membolehkan sampai, katalah tadi tu kan, dia dah mula filekan tuntutan cerai ke apa, itu membolehkan dia dah duduk berasingan ke? Dia macam ni, selagi tak ada, umumnya selagi tak ada apa-apa perintah daripada mahkamah, suami isteri mestilah duduk di bawah bumbung yang sama. Itu umum. Itu umum. Tetapi of course kita ada situasi-situasi yang menyebabkan seseorang isteri itu boleh keluar daripada rumah sebelum perceraian dimuktamadkan oleh mahkamah. Sebagai contoh, sekiranya ada gharar. Gharar ni maksudnya tadilah yang ada pukul, membahayakan isteri. Yang kedua, kalau isteri itu dalam keadaan maknanya bimbang lah sama ada dari segi emosi ataupun secara psikologinya dia ditekan. So biasanya untuk keselamatan kita galakkanlah dia untuk keluar terlebih dahulu. Tapi untuk keluar ini pun ada proses-proses dia lah, bukan main keluar macam tu je dia ada proses dia. Proses tu mestilah berlaku mengikut undang-undang dan juga dengan beberapa kita panggil sebagai alasan yang cukup kuat untuk membolehkan dia keluar. Nusyus ni ada satu prosiding lain pula yang akan memberikan kesan kepada nafkah isteri sekiranya mahkamah sabitkan isteri itu nusyus. Kena ingat nusyus ni hanya boleh disabitkan oleh mahkamah sahaja. Kalau suami cakap-cakap tu tak jadilah. Kalau dia durhaka ke, kalau isteri yang engkar ke, tak jadi. Kadang-kadang diorang tak ada bukti kan yang sebut itu kan. Itulah masalahnya kan. Tak ada bukti. Orang kita belajar lebih lagi untuk cari bukti. Allah Akbar. Okey Puan, kami bagi di sini nak ucapkan terima kasih banyak atas perkongsian dan cukup manfaat untuk kita rakyat Malaysia. Terima kasih banyak Puan ya. Terima kasih.